Selamat pagi Malaysia. Baik, selamat pagi Malaysia kembali. Tengok teaser tadi dekat Kedah, sawah padi. Lamanya tak pergi Kedah. Rindu kan. Bila rentas negeri nak berakhir ni kan. Sebab sekarang ni bolehlah kita keluar ke negeri lain. Tapi kan ada alasan. Tak ada alasan tak boleh. Betul. Dan seperti kita tahu yang tadi seperti saya kata, sekarang ni kita akan bincangkan tentang penjana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Dan pada segmen kali ini sangat sesuai kepada industri kreatif. Kerana kalau kita tahu yang paling terkesan ialah industri kreatif kerana mereka tidak dapat buat penggambaran. Dan ini memberi kesan juga kepada pendapatan pekerja industri kreatif sendiri. Betul. Industri kreatif ni dia ada banyak cabang lah ya. Kang Syara pun salah seorang. Kru-kru belakang tabir pun bagaimana mereka yang berada di depan dan belakang tabir. Saya rasa benda-benda tu penting juga untuk kita cerita pada hari ini. Kita sangat bertuah kita ada Encik Azhari Zain, pensyarah kanan program filem Fakulti Filem, Teater dan Animasi dari UiTM. Tuan apa khabar? Alhamdulillah, thank you tuan. Thank you. Alhamdulillah. Raya kat mana? Kat sini lah. Raya dekat sini je. Antara raya yang paling meriah dalam kejiranan sendiri. Sebelum balik kampung. Betul lah. Kalau kejiranan kita selalu sunyi kan raya kan. Sekarang ni main apa ni? Bunga api pun dekat kejiranan. Ya betul, meriah, happening. Terkejut tengok. Okey, bila kita sebut tentang penjana dan juga industri kreatif. Industri kreatif lepas ni. Penjana dulu bila dengar PM umum 40 inisiatif di bawah teras-teras penjana. Tuan rasa macam mana? Alhamdulillah, saya berpendapat saya bersama dengan sahabat-sahabat, jiran-jiran, kami rasa ini adalah satu sinar cahaya yang diberi kepada kita. Ramai yang jatuh sakit tuan. Ramai yang jatuh sakit dalam 3 bulan ini bukan sebab COVID, tapi sebab takut menghadapi esok bagaimana kehidupan kita. Betul. Dan terutama untuk golongan B40, especially dalam kalangan teman-teman saya di industri kreatif, ramai yang bertugas sebagai freelancer yang mengharapkan projek dan tugasan-tugasan, tak adalah job kawan-kawan wartawan dan sebagainya yang tak ada projek, dan ini menakutkan. Jadi pelan pemulihan ekonomi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sangat-sangat memberi sinar harapan kepada kami untuk bergantung harap terus kepada pemimpin untuk mengaturkan untuk kita bagaimana kita menghadapi kehidupan kita next. Bagaimana pula dengan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita untuk merangsang ekonomi? Adakah ia dapat membantu sedikit sebanyak ekonomi industri kreatif itu sendiri? Alhamdulillah, pastinya 225 juta yang diumumkan oleh kerajaan walaupun dalam satu perenggan berbanding dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, itu pun sudah cukup memberi harapan, hope kepada seluruh pemain-pemain industri, khususnya kru-kru di bawah B40 ini yang mengharapkan untuk suatu sinar harapan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillah, nampaknya ada sinar harapan dan kita yakin insya-Allah pemimpin-pemimpin kita dapat memberi advice kepada kerajaan bagaimana agaknya untuk menyalurkan dana ini untuk sampai kepada golongan B40 dan mereka dalam 6 bulan ini dapat meneruskan kehidupan dengan insya-Allah dengan baik. Baik, dana 225 juta untuk sektor seni, budaya dan hiburan. Itu dalam bentuk satu peruntukan lah. Tapi sebenarnya bila kita jumpa pemain industri pun apa yang lebih penting, mereka nak bekerja, mereka nak start. So bila diumumkan SOP baru penggambaran, bagaimana respon? Memang pemain-pemain industri khususnya dari kalangan kru-kru, pelakon, pengacara, mereka mengharapkan SOP ini keluar. Maknanya SOP ini memberi gambaran bahawa mereka dah boleh mulakan kerja. Walaupun cuba-cuba juga buat kerja dari rumah melalui Skype, melalui video dan sebagainya. Tapi terbatas. Terbatas kita sebab pemain industri adalah bergerak secara kumpulan in a group, project group yang kita laksanakan dalam jangka masa tertentu. Jadi pengumuman SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ini memberi satu semangatlah untuk kita. Maknanya kita tahu menjelang minggu depan 10 hari bulan Jun kita sudah mula dapat keluar dan dapat meneruskan aktiviti-aktiviti yang menjana pendapatan untuk golongan B40 ini. Dan dalam kata yang lebih mudah, insya-Allah ada makan untuk anak-anak di atas meja esok insya-Allah. Betul. Oh, terkesan saya dengar ayat tu. Sebab tu kita berterima kasih lah. Berterima kasih sangat pada Yang Amat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kerana sudi mendengar keluhan ini dan menyiapkan plan pemulihan untuk pemain-pemain industri kreatif, khususnya mereka yang tak ada pekerjaan ni, yang tak ada kerja tetap, yang memang tak ada pendapatan for those 3 months, mengharapkan ihsan kerajaan dan community untuk bagi makan. Cuma ayat mendengar keluhan tadi, maksudnya dalam masa 2-3 bulan
bulan ni memang Persatuan sangat agresif berjumpa dengan pihak kementerian meluahkan rasa ke macam mana tuan? Persatuan kerap melakukan meeting Google Meet dalam talian, mendengar keluhan pemain-pemain industri, mendengar keluhan kru-kru, mendengar keluhan cameraman, pelakon-pelakon yang baru nak naik, yang dah lama, yang memang mengharapkan projek ini sebab dalam proses 2020 ni bermula dengan permulaan yang cantik. Jadi projek pun dah disusun selama setahun dan komitmen pun dah dibina, janji-janji telah dibuat, tetapi suddenly COVID mengancam dan menguji kita dan tiba-tiba suasana bertukar 360 degrees dalam sekelip mata. Itu yang mengejutkan dan kalau kita lihat ramai kawan-kawan kita yang jatuh sakit sebenarnya kerana tekanan ini, bukan sebab tekanan COVID tetapi tekanan untuk menjawab kepada ahli keluarga apakah ada makanan untuk mereka esok hari. Ya, betul, jadi betul, saya nampak pelan pemulihan ini benar-benar memberi harapan baru kepada pemain-pemain industri. Dan SOP ini menguatkan lagi semangat kita untuk kita mula keluar dan bertugas mulai 10 Jun insya-Allah. Seperti sahabat saya sendiri ada mengeluh, dia kata SOP telah dikeluarkan dan telah dibenarkan untuk penggambaran. Adakah mereka akan dipanggil untuk bekerja atau membuat penggambaran berlakon? Jadi adakah ada mempunyai had untuk membuat penggambaran atau sebebasnya berapa banyak penggambaran boleh dilakukan, berapa filem boleh dilakukan, drama boleh dilakukan, adakah ia dihadkan atau bebas? Ini kita sebut pasca penggambaran ni berbeza dengan sebelum ni. Saya nampak terdapat beberapa sudut. Pertama, projek-projek yang tergendala sepanjang PKP. Bila 18 Mac diumumkan kita tak boleh keluar dan sebagainya, dan banyak projek-projek yang telah pun dirancang terpaksa dihentikan. Jadi ini sudah tentu bila bersambung 10 Jun, projek-projek yang diberi keutamaan ialah projek-projek yang tergendala ini. Dan menjelang 17 Jun permit-permit untuk penggambaran baru akan dibuka. Maknanya projek-projek yang baru yang dilancarkan akan dapat memanggil kru-kru yang lain dan pemain-pemain industri yang memang dah lama nak menantikan ini. Tetapi oleh kerana projeknya tak banyak, kita ada lebih kurang dalam 5,000 ke 10,000 pemain-pemain industri yang B40 yang bertindak di belakang tabir yang telah pun terkesan sebelum ini seperti pelakon, kru kamera, kru makeup dan sebagainya, pemikir-pemikir yang menguruskan sesuatu produksi selama 3 bulan. Jadi kita mengharapkan ada kolaborasi di antara fund manager seperti Finas ataupun My Creative Ventures yang dapat bekerjasama dengan TV station, pasukan penyiar. Kita ada beberapa pasukan penyiar TV station di Malaysia yang dapat menyenaraikan berapa banyak konten yang diperlukan dan diagihkan kepada production yang akan memanggil kru-kru di belakang tabir ini untuk bekerja. Itulah satu harapan yang besar kepada setiap pemain-pemain industri khususnya B40 ini untuk mereka dapat menyenaraikan diri mereka sekurang-kurangnya menjelang sehingga Disember. 6 bulan pelan pemulihan ini maknanya mereka ada kerja dan ada rezeki untuk keluarga. Dan saya ingin mencadangkan juga kepada fund manager sama ada My Creative Ventures ataupun kepada Finas yang menguruskan dana ini dapat bekerjasama dengan produksi-produksi yang yang berdaftar dengan Finas yang mempunyai license dapat mengambil rakan-rakan B40 ini, kru-kru ini bekerja secara tetap selama 6 bulan. Maknanya tidak lagi, this is new normal. New normal maknanya sebelum ini mereka bekerja berdasarkan kepada projek, tetapi kali ini mungkin kita change to the new normal di mana produksi-produksi ini memanggil mereka untuk bekerja tetap. Let's say satu company, kita ada 1,000 company yang aktif, satu company memanggil 10 kru untuk bekerja secara tetap dengan company mereka, bayar gaji bulanan dan selama 6 bulan sehingga bulan 12 mereka melaksanakan 2 atau 3 job sebulan dan sehingga Disember walaupun bayarannya tidak seperti yang diterima sebelum ini, tetapi sekurang-kurangnya dalam sebulan mereka ada 4,000 atau 5,000 untuk menyara keluarga sehingga bulan 12. Jiwa ini akan kembali tenang. Betul. Dan bila jiwa ini kembali tenang, kita sama-sama dapat menyambut cabaran kerajaan dan awal pemimpin untuk sama-sama membangunkan kembali ekonomi. Dan bagi saya bila fund manager ini menguruskan projek dan sebelum ini producer menghantar sendiri kepada distribution, kali ini kita tukar new norms di mana fund manager ini yang memberi dana, mereka sendiri yang menjadi orang tengah untuk menghantar kepada TV station dan payment masuk kembali kepada fund manager. Maknanya rotation kepada penjanaan ekonomi itu dan penjanaan pendapatan itu berlaku. Itulah yang dikatakan sebagai pembangunan kembali kepada aktiviti ekonomi. Sebab itu saya rasa ini bukan masa untuk kita buat keuntungan lah. Untuk semua pihak. At least ada job dan juga ada konsisten. Alhamdulillah. Saya setuju. Kita ada dua frasa yang selalu kita sebut. Nice to have,
project, must have project. Nice to have ialah projek-projek filem yang bernilai berjuta-juta ringgit yang di mana kita tak perlukan buat masa ni. Kita perlukan must have project, maybe 1 hour or 2 hours content, drama yang dapat mengambil kembali 10-20 orang kru ini untuk tugas tiap projek dan selama 6 bulan must have project ini yang mungkin bernilai 100,000, 200,000 yang dapat kita gunakan. Maknanya 225 juta dana yang disediakan oleh kerajaan akan dapat memberi sinar dan menampung keperluan 5,000, 10,000 pemain-pemain industri di bawah B40 ini. Bagaimana pula dengan SOP-SOP yang ditetapkan kepada kru-kru belakang tabir, kepada pelakonnya sendiri, bagaimana pula? Dari segi kru, dari segi pengurusan harian in terms of shooting ataupun pengendalian projek ataupun event ataupun acara, saya yakin sepanjang 3 bulan daripada 18 Mac kita telah pun diajar dan masuk ke dalam kita punya rutin harian bahawa kita sentiasa menjaga kebersihan. Wash, cuci tangan, bukan basahkan tangan tapi cuci tangan, menjaga social distancing dan menjaga kepribadian kita agar kita tidak menyebarkan ataupun menyemarakkan lagi gejala ini. So dari segi SOP pengurusan kita sudah pun mempraktikkannya dalam kehidupan. Cuma dari sudut kreatif dalam pengendalian drama itu ada sedikit cabaran bila tidak boleh ada sebarang adegan sentuhan mak anak bercium dengan mak cium tangan lah ya. Jadi ini semua pemain-pemain industri, pengarah-pengarah, penyedia konten perlu halusi dengan lebih detail agar kita dapat dipanggil win-win situation. Kita dapat kerja dan kita dapat mengekang COVID-19 dan drama kita juga dapat dinikmati oleh penonton-penonton di rumah yang memang tak dapat keluar lagi. Okay. So dari segi SOP ini saya yakin pemain-pemain industri sudah bersedia untuk menangani isu ini. Dan kita juga mungkin boleh bayangkan 3-4 bulan akan datang tajuk genre drama pun mungkin berbeza sedikit. Ya, betul. Mungkin kisah-kisah yang memerlukan sentuhan itu saya rasa akan dikurangkan. Betul. Barangkali genre action, tumbuk dan sebagainya mungkin kita tak nampak tetapi lebih kepada dramatic moment di mana kesedihan dan sebagainya. Emosinya itu, emosi kita boleh ketengahkan dan saya yakin sepanjang 3 bulan ini begitu banyak pengalaman dan banyak isu yang ingin kita kongsikan dengan seluruh masyarakat di Malaysia yang akan dibawakan oleh pemain-pemain industri, pelakon-pelakon dan kru-kru di belakang tabir. Satu lagi Tuan, tadi disebut pengusaha industri kreatif yang mungkin berlesen. Yang tak berlesen contohnya yang memang mungkin baru nak bermula, yang memang tak berdaftar lagi. Kalau part tu agak kritikal juga untuk kita bantu sebenarnya Tuan. Betul, saya faham. Ada juga freelancer yang tidak berdaftar tetapi bergerak secara sendiri. They're just like a businessman. Mereka peniaga yang bergerak dengan kemampuan dan skill diri sendiri. Jadi di sinilah persatuan dan persatuan dan Finas dan badan-badan agensi-agensi bertanggungjawab dapat bekerjasama. Pemain-pemain industri dapat terus menyertai persatuan-persatuan. Persatuan sangat-sangat membantu sekarang ini. Contohnya bagi persatuan pengarah FTAM. Saudara Ahmad London, Abang Mat begitu dan barisan kepimpinannya begitu mengambil berat tentang pengarah dan kru-kru yang terlibat. Hari-hari mereka sentiasa menghubungi pemimpin-pemimpin di peringkat tertinggi untuk melepaskan SOP ini dan untuk mendapatkan kepastian agar kru-kru semua dapat keluar bekerja. Jadi saya mencadangkan kepada rakan-rakan yang tidak lagi berdaftar dengan persatuan ataupun dengan agensi-agensi tertentu dapat mula mengambil tindakan berdaftar dengan persatuan agar data ini mereka dapat. Contohnya kawan-kawan kita cameraman, kawan-kawan kita animators, kawan-kawan kita editors, kawan-kawan kita wartawan yang boleh menulis skrip-skrip yang bagus dapat menyertai kita dengan berdaftar dengan persatuan-persatuan, dan persatuan ini menjadi jambatan kepada kerajaan untuk memastikan mereka dapat sama-sama menyumbang untuk pembangunan ekonomi yang baru ini dan mendapat sedikit imbuhan daripada dana yang disediakan oleh kerajaan ini. Baik. Terima kasih banyak Tuan. Hujah yang sangat baik. Saya rasa sangat bernas sebenarnya kalau kita dengar. Diharapkan bukan terhenti di sinilah. Nanti hujah-hujah sebegini kena directly kepada mereka yang berwajib supaya apa yang dicadangkan tadi sangat baik dan moga-moga ia dilaksana dengan baik. Saya berdoa mudah-mudahan ada sinar harapan untuk kita. Walaupun pembintangan Perdana Menteri kita cuma satu perenggan untuk kandungan kreatif dan kita yakin pemimpin kita bersedia untuk menasihati kerajaan bagaimana untuk kita capai apa yang diimpikan kerajaan. Menteri kita pun, Menteri Komunikasi dan Multimedia pun sangat agresif juga membantu industri kreatif. Jadi insya-Allah moga saluran itu tepat nanti. Amin Tuan. Amin. Terima kasih banyak kita ucapkan Tuan Azhari Zain, pensyarah kanan program filem Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM.